Salam sejahtera, selamat pagi anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman dalam segmen khas Realiti Rakyat di mana kami bawakan tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Dan ekonomi juga penting oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Tidak semua memiliki keberanian dan kekuatan untuk menjaga sang rimba yang lebih dikenali sebagai harimau melayap apabila ancaman kepada nyawa kita itu wujud pada bila-bila masa. Bagaimanapun, tugas itu digalas dengan penuh tanggungjawab oleh Muhammad Azman Fikri yang merupakan penjaga kepada spesies haiwan terancam itu di Zoo Negara. Dan sempena Hari Harimau Sedunia yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan kami, Astro Awani, Hasimi Muhammad. Seawal jam 7 pagi, Muhammad Azman, 24 tahun, akan menjalankan rutin harian termasuk menyediakan taman permainan bagi haiwan yang dikenali dengan nama saintifik Panthera tigris sebelum pintu biliknya dibuka. Menurutnya, yang sudah 6 tahun berkhidmat di Zoo Negara, perkara paling penting sebelum membenarkan haiwan itu keluar bermain adalah mengenal pasti tingkah lakunya. Menjaga harimau ni, biasa nak rapat dengan dia. Ambil masa juga lah. Dalam 3 bulan, kita nak kenal diri dia, nak tahu perangai dia. Dalam masa 3 bulan tu baru kita tahu, okay, yang ni perangai dia lain, yang ni perangai lain, ada mood dia. Kita tahulah setiap perangai seekor harimau tu. Dia biasanya harimau, dia kalau manja dengan kita, dah ada bunyi. Itu. Itu dia manja lah tu. Dia okey. Kalau tiba-tiba dia ganas tu, okay, mesti ada santin lah. Apa berjadi kat semalam, mood dia tak baik lah. Gelagak comel haiwan itu kadang-kala mencuit hati. Namun Muhammad Azman mengakui bahawa rasa gerun ketika mula-mula ditugaskan menjaga harimau Melaya memang ada. Bagaimanapun, perasaan itu lama-kelamaan lenyap dengan sendiri dan haiwan itu kini dianggap seperti kawan. Namun katanya perlu berwaspada ketika menguruskan pak belang. Dari segi pemakanan pula, jelas Muhammad Azman, kebiasaan haiwan itu akan dibekalkan sekitar 5 kg sehari untuk seekor. Bagaimanapun, jumlah itu masih bergantung kepada saiz haiwan terbabit. Terdapat 9 harimau Melaya ketika ini di Zoo Negara dengan usia paling muda adalah 1 tahun yang diberikan nama Hebat dan Wira. Manakala, harimau Melaya betina dikenali sebagai Kitty, 18 tahun adalah usia paling tua. Kasih sayang haiwan tu, kita kena kuat lah. Kalau kita nak main-main je, tak boleh. Kita kena ada kasih sayang haiwan tu, baru kita boleh jaga haiwan tu. Walaupun haiwan tu kusut ke apa ke, kita akan jaga dengan baik. Macam dia merajuk, kita akan dengan makanan lah, kita pujuk dia. Sebab dia macam dia kat luar ni tak nak masuk. Kita akan balik makanan lah dari luar, kita panggil dia, bagi dia okey balik. Dah balik semua, dia okey, kita panggil dia. Panggil tu dengan kasih sayang lah, buat dia okey. Mengulas kesedaran masyarakat terhadap ancaman kepupusan, Muhammad Azman mengakui pengunjung yang datang ke Zoo Negara menyedari situasi tersebut. Ia jelas kelihatan apabila pengunjung sering bertanya dan sikap ingin tahu mengenai keadaan harimau Melaya setiap kali melalui kawasan pameran. Justru Muhammad Azman berharap usaha berterusan dilakukan bagi memastikan spesies harimau Melaya dilindungi khususnya daripada ancaman pemburu haram. Sekitar tahun 1950-an terdapat kira-kira 3,000 ekor harimau Melaya di Malaysia. Namun, selang 6 dekad kemudian, angka tersebut mula menurun dan kini dianggarkan hanya 200 ekor harimau Melaya di hutan Malaysia. Dan kalau anda boleh lihat situasi di Zoo Negara ini, bagaimana keterujaan pengunjung untuk melihat spesies terancam ini. Bayangkan sekiranya harimau Melaya tiada lagi di Malaysia. Kita pernah kehilangan badak sumbu Sumatera. Adakah kita sanggup kehilangan harimau Melaya? Laporan Hasimi Muhammad, Astro Awani. Populasi harimau Malaya berdasarkan dapatan terkini survei harimau kebangsaan pertama di 75% daripada plot kajian dari tahun 2016 hingga 2018 adalah kurang
daripada 200 ekor. Dan jika tiada tindakan drastik yang dijalankan bagi mengatasi masalah penurunan populasi harimau Malaya yang amat drastik ini, jangkaan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun, Malaysia akan kehilangan spesies ini buat selama-lamanya. Dan untuk memahami betapa drastiknya penurunan angka populasi harimau Malaya ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Taufik Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Perhilitan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pagi ini ketika mana kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19, tetapi kita dalam masa yang sama juga sedang berperang untuk memastikan bahawa populasi harimau Malaya itu dapat kita tingkatkan di dalam negara kita ini. Jadi untuk permulaan perbincangan ini, boleh Encik Taufik kongsikan dengan lebih lanjut lagi, dengan lebih detail, angka 200 itu bagaimana gambaran secara terperincinya, Encik Taufik? Okey, terima kasih. Jadi jumlah yang kita berikan kurang daripada 200 ni sebenarnya adalah daripada program First National Tiger Survey ataupun survey populasi harimau yang pertama ni lah. Dan program ni sebenarnya adalah program yang berjalan daripada tahun 2016 dan ini merupakan tahun yang terakhir lah pelaksanaan program tersebut. Dan di dalam program ini kita bekerjasama dengan NGO untuk menjalankan kerja-kerja pemasangan perangkat kamera di kawasan-kawasan habitat utama harimau yang telah dikenal pastilah. Dan daripada gambar-gambar ataupun data-data kamera inilah yang kita boleh dapatkan berapa jumlah harimau yang ada di dalam hutan di Semenanjung Malaysia lah. Pasti ada cabaran yang amat besar untuk rekodkan berapa sebenarnya jumlah sebenar harimau Malaya spesies ini menerusi survei harimau kebangsaan pertama ini. Dan tadi Encik Taufik ceritakan ada pemasangan kamera dan sebagainya. Boleh ceritakan prosesnya untuk mengesan spesies ini dan apa cabaran-cabarannya? Okey. Untuk memasang perangkat kamera ni memang kalau kita dengar nampak macam mudahlah, just pasang kamera dan ni, tapi satu yang perlu kita ingat, kawasan kerja itu sendiri adalah kawasan hutan yang tebal lah. Yang mana memerlukan anggota-anggota ataupun kaki tangan yang terlibat ini untuk mengenal pasti di mana lokasi yang terbaik. Biasanya kita akan pasang di kawasan-kawasan laluan hidupan liar lah. Sebab dalam hutan ni pun dia ada macam apa, kalau kita biasa di jalan di luar ni ada highway kita kan. Jadi dalam hutan ni pun dia akan ada laluan-laluan denai hidupan liar ni yang mana kita akan pasang di situlah. Jadi untuk sampai ke tempat-tempat ni kadang-kadang mengambil masa yang lama lah. Dan selain daripada tu, kaki tangan dan anggota yang terlibat ni terpaksa membawa berpuluh kamera selain daripada bekalan makanan yang mereka perlukan lah. Jadi biasanya dalam lebih kurang 2 minggu macam tu untuk sampai ke kawasan tersebut lah, untuk menyelesaikan kerja-kerja pemasangan tu. Itu untuk memasang, kemudian perlu diulang untuk menarik keluar pula kamera tu untuk kita dapatkan dia punya gambar tu lah. Yang kawasan-kawasan dipasang ni memang kawasan yang tahu lokasi-lokasi Pak Belang ni adalah? Okey, kawasan ni memang kita, kalau secara umumnya kita ada lebih kurang tiga landscape utama lah habitat harimau ni. Di utara kita ada Belum Temenggur punya forest complex, kemudian kita ada Taman Negara, di tengah itulah yang 3 negeri itu, Kelantan, Pahang dan Terengganu. Kemudian di sebelah selatan kita ada Endau Rompin punya kompleks hutan itulah. Jadi ini 3 yang utama. Dan selain daripada itu kita juga ada Banjaran Titiwangsa yang menghubungkan 2 kompleks ni. Jadi situ memang kita dah kenal pasti memang habitat utama harimau lah. Kita nak cerita tentang kerja-kerja konservasi dan juga kerja-kerja merekodkan jumlah harimau Malaya dan sebagainya. Itu antara tugas-tugas yang dijalankan oleh Jabatan Perhilitan. Kita nak bercakap dalam konteks pandemik COVID-19 ini, seperti mana
setiap sektor ekonomi dan aktiviti sosial itu terpaksa dihentikan akibat pandemik COVID-19 melanda negara. Bagaimana agaknya pandemik ini mungkin telah menjejaskan kerja-kerja yang dijalankan oleh perkhidmatan? Secara tak langsung ada yang seperti mana semua sektor yang terlibat lah. Tapi kalau kita tengokkan wildlife ataupun pengurusan hidupan liar ni termasuk dalam salah satu essential services yang ni lah. Jadi kita tak ada masalah untuk melaksanakan tugas-tugas kita lah. Cuma dari segi macam di kawasan-kawasan bandar yang melibatkan pengurusan konflik ataupun yang ada aduan, itu memang ada peningkatan sedikitlah kerana ramai orang yang berada di rumah. Tapi kalau macam kita tengok kes-kes pemburuan haram itu memang boleh kata berkurangan pada ketika itulah. Jadi macam mana, apa disebabkan pemburuan haram itu berkurangan? Bagaimana kita nak mengekalkan bahawa angka itu semakin bukan saja menurun tapi sifar? Sebab kalau kita lihat, kita memasuki fasa pemulihan sejak pembukaan semula sektor ekonomi dan sedikit sempadan merentas negeri dan sebagainya. Bagaimana situasi pemburuan haram ini? Adakah ia meningkat? Saya rasa selepas daripada tempoh tu ada sedikit peningkatan lah. Cuma jabatan memang sentiasa meneruskan kita punya usaha-usaha untuk mengurangkan aktiviti-aktiviti inilah, kerana ancaman terbesar selain daripada pengecilan habitat ke atas harimau ni adalah aktiviti pemburuan haram dan perdagangan hidupan liar ni. Jadi usaha tu memang berterusan dan jabatan juga bekerjasama dengan lain-lain agensi penguatkuasaan, contohnya macam seperti PDRM dan sebagainya lah. Dan pada masa ini juga aktiviti-aktiviti penguatkuasaan itu masih berterusan lah, sedang berjalan. Jadi secara kasarnya, pada pendapat Cik Taufik sendiri, berdasarkan kerjasama-kerjasama yang dijalankan oleh setiap agensi membantu perkhidmatan dan sebagainya, bagaimana kerjasama itu dapat kita tingkatkan? Adakah manpowernya mencukupi? Adakah peralatannya mencukupi? Ada perkara-perkara yang mungkin terdapat lopong-lopong yang boleh kita top up, yang boleh kita isikan dengan dapatan daripada yang pemerhatian Cik Taufik sendiri? Memang kita berharaplah, maknanya dengan maklumat terkini populasi harimau tu akan membantu jugalah pihak jabatan untuk mendapatkan sumber-sumber untuk kita meneruskan kerja-kerja konservasi inilah. Sebab untuk mengetahui berapa bilangan harimau adalah satu perkara, tapi perkara yang penting pada kita adalah bagaimana kita bukan sahaja mengekalkan tapi meningkatkan bilangan tersebut. Yang untuk meningkatkan bilangan tersebut kita perlu ada usaha-usaha yang berterusan lah. Dan memang memerlukan bantuan semua pihak lah, bukan sahaja agensi kerajaan tapi juga masyarakat umum, pihak swasta dan sebagainya lah, kerana usaha ataupun kesedaran awam ni perlu dipertingkatkan supaya kita dapat lebih banyak sokongan lah. Kerana kadang-kadang kita, macam contoh untuk penguatkuasaan ni, kita perlu juga macam maklumat-maklumat, contohnya pemburuan haram yang kalau ada kesedaran kita akan dapat banyak maklumat yang boleh membantu kita punya penguatkuasaan lah. Itu antara dia punya satu lagi Cik Safiq, sebelum kita berhenti berehat seketika kan, selain daripada pemburuan haram, ada tak macam langkah-langkah untuk kita membiak harimau Malaya itu supaya bilangannya akan semakin bertambah? Okey, usaha-usaha untuk pembiakan dalam kurungan lah kita panggil ni, ataupun secara ex situ memang ada dilakukan. Kalau kita tengok di pihak jabatan, kita ada yang pertama kita panggil Pusat Penyelamat Hidupan Liar Kebangsaan lah, yang terletak di Sungkai. Jadi di situ pun kita ada beberapa stok harimau yang disimpan dalam kurungan. Dan pada masa yang sama juga kita dalam
proses pembinaan satu kemudahan yang kita panggil NTCC ataupun National Tiger Conservation Centre, yang mana yang akan menempatkan harimau-harimau yang daripada NWRC tadi itu sebagai pusat penyelamat, tapi yang mana untuk dilatih ataupun untuk di program pembiakan dan pelepasan kita akan bawa ke NTCC tadilah. Oh, jadi harimau yang di dalam hutan tu kita tak kacau pula. Harimau yang dalam hutan tu kita akan pantau berterusan. Kita perlu tahulah sama ada dia ada pembiakan tu memang berlaku secara natural lah. Kalau tak ada ni, apa yang kita perlu uruskan adalah ancaman dari segi tadilah macam perburuan haram, pencerobohan dan sebagainya. Okey. Baik, banyak lagi yang kita nak bincangkan pagi ini sempena Hari Harimau Sedunia, tapi kita nak berhenti dah seketika, tapi jangan ke mana-mana, kita akan tinggalkan anda dengan sedikit maklumat apa yang anda perlu tahu tentang spesies harimau Malaya ini. Kita saksikan. Bertemu kembali di Awani Pagi dan sempena Hari Harimau Sedunia yang disambut hari ini 29 Julai setiap tahun. Kita bincangkan tentang masa depan spesies harimau Malaya ini yang bukan sahaja menjadi simbol kepada jata negara kita, tetapi amat penting untuk kita menjaga dan memelihara ekosistem negara kita sendiri. Dan kita bersama dengan Encik Taufik Abdul Rahman, merupakan pengarah bahagian konservasi hidupan liar Perhilitan, yang tadi ada kongsikan sedikit tentang isu-isu ataupun cabaran bagaimana kita ingin mengatasi masalah penurunan populasi harimau Malaya ini dalam jangka masa yang panjang. Antara cabaran yang perlu kita bincangkan adalah mungkin isu dengan peruntukan ataupun kekangan kewangan itu sendiri. Kalau kita lihat Perbadanan Taman Negeri Perak hanya mempunyai 23 ranger sahaja untuk mengawal kawasan hutan yang seluas ratusan ribu hektar itu, dan itu kita bayangkan amat satu tugas yang amat mencabarkan. Jadi kita nak bincangkan tentang langkah bergerak ke hadapan itu. Bagaimana untuk memastikan dana ataupun kewangan itu dapat disalurkan secara lebih mampan, secara lebih stabil, kukuh, ataupun kerja-kerja konservasi yang dijalankan ini, bagaimana untuk dijadikan ia lebih self-generating ataupun boleh menjana sendiri. Apa contoh idea-idea baru yang kita boleh cuba? Sebenarnya banyak inisiatif yang telah dijalankanlah untuk dari satu sudut untuk meningkatkan pembiayaan, terutamanya di kawasan-kawasan perlindungan yang merupakan habitat utama harimau lah. Kalau macam contoh tadi di Royal Belum ataupun di Perak tu, di bawah pengurusan Perbadanan Taman Negeri Perak lah. Jadi memang ada isu bukan di sana sahaja, malahan di semua kawasan-kawasan yang terlibat lah, termasuk Perhilitan sendiri pun kita memang ada menerima peruntukan daripada kerajaan, tapi masih ada ruang untuk keperluan tambahan lah untuk kita menjalankan program-program yang berterusan dan dari segi peruntukan tu kita sedang menjalankan kempen sekarang ni, bermula tahun lepas dan sedang berjalan lagi sekarang ni, iaitu kempen Selamatkan Harimau Malaya. Dan melalui kempen ni juga kita
ada menerima sumbangan-sumbangan daripada pihak korporat dan orang persorangan lah. Jadi ini sedikit sebanyak boleh membantu kita selain daripada usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran awam, tapi juga ada sumbangan dari segi kewangan macam itulah untuk kita menjalankan aktiviti di lapangan. Saya ingin mengambil contoh seperti kita tahu Zoo Negara memerlukan dana 8 juta ringgit untuk tampung kos operasi hingga Disember. Adakah aplikasi yang sama? Berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memastikan bahawa program-program dijalankan untuk pemeliharaan harimau Malaya ini dapat kita teruskan dengan baik? Mungkin berapa dana yang diperlukan, yang mungkin kita tak nak dana itu bergantung sepenuhnya kepada kerajaan, kerana ini adalah tanggungjawab semua orang dan kita mahu sumbangan daripada rakyat Malaysia juga. Berapa anggaran dana yang mungkin diperlukan? Saya tak boleh nak bercakap bagi pihak yang di luar daripada jabatan ya, tapi kita memang kalau tengok secara anggaran lah, saya boleh nyatakan dalam 2 juta setahun punya untuk aktiviti-aktiviti rondaan dan sebagainya lah. Yang tu yang rutin yang kita perlu jalankan lah setiap bulan kan. Jadi sebab dia melibatkan dari segi allowance kaki tangan dan sebagainya lah. Sebab kita macam anggota kita tidak ada ration. Jadi makanan sewaktu bertugas di dalam hutan tu mereka terpaksa membeli dahululah dan claim kemudian. Tapi itu antara kos-kos yang inilah, tapi kita ada juga kos-kos lain operasi seperti kos minyak kenderaan, peralatan, minyak bot untuk kita akses ke kawasan-kawasan tersebut lah. Dan itu antara kos-kos operasi yang kita tanggung lah. Sejak kebelakangan ini kita ada lihat juga beberapa idea yang dijalankan tertumpu kepada ekoturism ataupun pelancongan. Bagaimana pandangan Encik Taufik sendiri kalau kita gabungkan sedikit idea-idea pelancongan ini, mungkin selain daripada sumbangan orang awam, tapi mereka juga boleh sendiri melibatkan diri dalam projek-projek konservasi dan sebagainya program itu, ataupun itu ada risikonya tersendiri. Bagaimana pandangan Encik Taufik? Pelancongan ni sebenarnya bukan satu yang asing lah untuk kita di sini, terutamanya pada pihak jabatan lah. Kerana kalau kita tengok di Taman Negara Pahang tu sendiri, memang telah lama ada aktiviti-aktiviti pelancongan yang diurus dan dilibatkan dengan penduduk tempatan sendirilah. Antaranya macam pengusaha bot pelancong yang mana orang kampung tu sendiri yang menjalankan aktiviti tu. Dan daripada program ataupun lawatan pelancong ke situ, penduduk setempat tu juga dapat hasil ekonomi lah. Ada yang menjadi pengusaha hotel dan chalet, pengusaha makanan dan sebagainya. Jadi kita tengok memang ada sumbangan pelancongan untuk satu-satu kawasan inilah habitat. Tapi dalam masa yang sama, tidakkah mungkin ia boleh mendatangkan sedikit ancaman kepada kerja-kerja konservasi yang dijalankan? Mungkin ada mengganggu ekosistem kepada satu-satu tempat itu jika datang pelancong dan sebagainya. Dia memang kalau tidak diurus dengan betul, memang akan ada kesan lah. Cuma kita ada beberapa kaedah pengurusan lah yang kita panggil untuk satu kawasan yang mana kita buka untuk aktiviti ekopelancongan ni melalui zoning dan sebagainya. Sebab zoning ni contohnya hanya kawasan zon A contohnya yang kita benarkan untuk pelawat masuk. Dan lain-lain kawasan tu tidak dibenarkan, maknanya untuk di situ mungkin kalau ada populasi harimau yang
boleh membiak tanpa gangguan lah. Ya. Encik Taufik, saya nak melihat kepada sebenarnya bila zaman teknologi sekarang ni orang nampak harimau, orang suka viralkan dan sebagainya. Adakah ini akan memberi kesan buruk kepada haiwan tersebut sekiranya ia menjadi pemburu haram dan sebagainya, sememangnya sangat-sangat menantikan kerja-kerja mereka menjadi mudah, mereka dapat tahu di mana haiwan itu berada dan sebagainya. Mungkin ada pesanan kepada orang awam untuk memastikan bahawa kalau nampak harimau, janganlah lari, tak tahu macam mana. Tapi jangan viralkan gambar dan juga lokasi haiwan tersebut berada. Okey, memang kalau boleh penyebaran tu kalau kita tengok dari satu sudut yang lain, memang kadang-kadang ada bagusnya juga untuk meningkatkan kesedaran orang. Kadang-kadang orang tak sedar pun ada harimau dekat ni kan. Cuma yang tak baiknya apabila dinyatakan di mana lokasi harimau tu ditemui, kerana kadang-kadang maklumat macam ni akan boleh digunakan ataupun apabila jatuh ke tangan yang pihak-pihak yang tak sepatutnya, maka dia akan menyalahgunakan maklumat tu untuk kepentingan peribadi masing-masing lah. Okey, sikit lagi beri saya masa sedikit. Mungkin nasihat Encik Taufik kepada orang awam, rakyat Malaysia itu sendiri supaya hari harimau hari ini, apa mesej-mesej dan juga pesanan yang boleh disampaikan oleh perkhidmatan? Okay. Jadi saya ingin mengambil kesempatan inilah kerana melalui sambutan Hari Harimau sedunia ni bukan saja disambut di negara kita tapi di seluruh dunia lah. Apa yang penting adalah untuk kita tahu maknanya harimau yang ada di seluruh dunia dan terutamanya di Malaysia ni, satu spesies yang unik untuk negara kita, sedang mengalami diancam kepupusan lah sekiranya tiada usaha-usaha yang dijalankan. Dan usaha-usaha ini bukan sahaja memerlukan sokongan dan bantuan perlu dijalankan oleh jabatan saja, tapi kita perlukan juga sokongan daripada semua pihak lah. Orang ramai, lain-lain agensi yang berkaitan, kerana ini adalah tanggungjawab semualah untuk memelihara khazanah negara yang berharga ni. Betul. Terima kasih untuk perkongsian itu, Encik Taufik Abdul Rahman, merupakan pengarah bahagian konservasi hidupan liar Perkhidmatan sempena Hari Harimau Sedunia. Nasihat yang cukup wajar kita ingatkan kerana ia betul memerlukan kerjasama semua pihak untuk kita sama-sama memelihara bukan saja simbol jata negara itu sendiri tetapi satu khazanah negara yang penting untuk ekosistem negara kita. Kita akhiri awal pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.